Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita belajar tajuk baru, bab 7, iaitu sukatan, serakan dan data terkumpul. Sukatan, serakan dan data terkumpul. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni ialah saiz, apa istilah-istilah yang awak akan jumpa lah untuk tajuk ni. Iaitu saiz selang kelas, titik tengah, had atas, had bawah, sepadan atas, lagi ada kekerapan longgokan, lagi apa dalam topik ni, OGIF, poligon kekerapan, histogram, tu antara lah istilah-istilah yang ada dalam topik ini. Okay. So apa yang kita nak tunjukkan kat sini, kita imbas balik apa yang awak dah belajar. Sebenarnya topik ini adalah kesinambungan daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 4. Okay. Jadi kalau tingkatan 1 awak dah belajar tajuk ni bab 12, pengendalian data. Dalam pengendalian data tu awak ada belajar tentang perwakilan data. Iaitu ada belajar tentang carta pie, data palang, carta garis, histogram, plot titik, plot batang dan daun dengan poligon kekerapan. Okay, betul tak? Ada belajar tak? Ada. Ada. Okay, kemudian tingkatan 2. Okay, awak dah belajar dalam bab 12 juga sukatan kecenderungan memusat, iaitu mode, median, mean, dan seterusnya tingkatan 4, sukatan serakan data tak terkumpul bab 8. Kita dah belajar tentang julat, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okay. Ingat balik apa kita dah belajar, apa yang awak dah belajar selama ni. So hari ni kita sambung daripada pelajaran yang semasa awak di tingkatan 4. Okay. So untuk hari ni, kalau semasa tingkatan 4 awak dah belajar tentang data tak terkumpul. Kita buat plot titik, plot kotak, plot batang dan daun. So untuk tingkatan 5 awak belajar tentang data, serakan data terkumpul. Data terkumpul. So data-data tersebut awak kena bina data tersebut dalam bentuk poligon kekerapan, histogram dengan OGIF. So ada 3 jenis graf yang akan awak belajar dalam topik ini. Okey, kita terus kepada contoh 1, buka muka surat 199. Dah ada buku teks? Ada buku teks belum? Dah. Dah ada ya. Okey, kalau awak rujuk pada muka surat 199, ruangan atas tu ada dia punya formula saiz selang kelas, bagaimana mencari saiz selang kelas, bagaimana mencari sempadan bawah, sempadan atas, had bawah, titik tengah. Okey, tak apa, kita applykan terus kepada bentuk soalan. Lagi cepat kita punya lagi mudah faham lah. Kalau saya terang satu-satu tu awak tak nampak, kita terus pada data yang kita nak terus cari ni. Okey, kalau kita tengok set data ini, data yang diberi, data yang diambil bagi sekumpulan murid yang menunjukkan ketinggian murid tadi. Contohnya murid pertama dapat ketinggiannya 153. Kemudian 154. Ni semua data ni, 145. Pelajar yang keempat 166. Seterusnya 158. Jadi data tersebut dia tidak tersusun. Data-data ini tidak tersusun.
Okay, data-data ini tidak tersusun. Okay, tetapi data-data ini boleh kita susun dalam bentuk jadual, jadual kekerapan. Okay, yang ini kita panggil jadual kekerapan. Okay, apa yang kita nak ialah soalannya, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Bilangan kelas menjadi 6. Soalan A kenapa dikata bilangan kelas? Maksudnya bilangan kelas tu bukanlah kelas sains, kelas RC, kelas apa lagi? PA, bukan Maksud kelas kat sini ialah kumpulan. Maksud kelas kat sini ialah kumpulan. Okay. So maksud kumpulan tu nombor-nombor tu dia susun dalam kumpulan dia. Dia nak 6. Dia dalam soalan A tu dia nak 6 kumpulan. 6 kumpulan. Okay, so cara macam mana nak tentukan kumpulan tersebut ialah first kali awak kena cari apakah cerapan yang terbesar, tertinggi ataupun nilai data yang tertinggi. Okay, dalam data tadi kita nampak yang tertinggi ialah 173. Ini yang tertinggi. Kemudian kita tengok yang terkecil. Apa dia data yang terkecil? 145. 145. 145. Okey, jadi daripada 145 hingga 173 tu kita kena buat 6 kumpulan. Jadi kita tolakkan 173 tolak 145 bahagi dengan 6. Okey. So kita akan dapat 4.7. Okey, mana ada bilangan mana ada bilangan kelas tu saiz tu 5 4.7. Jadi kita kena ambil yang terdekat iaitu 5. Apa maksud 5 ni sebenarnya? 5 ni ialah dalam satu kumpulan tu ada berapa? Ada berapa? Ataupun kita panggil dia saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Okey. So saya dah awak macam mana nak tentukan 5? Okey, contoh kita start daripada 145 145. Okey, awak guna jari awak. Okey, keluarkan jari awak. Tadi kita dah kira iaitu 5 So 145 start daripada 145, 146, 147, 148, 149. Jadi kumpulan yang pertama ialah daripada 145 hingga 149. So saiz selang kelas tadi ialah 5. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Faham kaedahnya guna jari je, senang. Okey, boleh juga ada pengiraan, nanti saya tunjuk. Tapi yang paling simple biasanya nombornya tak banyak. Dia tak melibatkan kalau puluh-puluh ke nanti kita akan tunjukkan cara dia. Tapi kalau yang ini senang. Kalau saiz 5 jadi kita guna terus jari je. Start 145. Okey, next kumpulan yang kedua. Selepas 149 awak mulakan pula seterusnya 150. So gunakan jari juga. 150, 151, 152, 153, 154. Okay, itu kumpulan yang kedua ataupun kelas yang kedua. Kelas yang ketiga, start pula 155, 156, 157, 158, 159. Okey, kelas yang keempat 160 hingga 164. Kelas yang kelima 165 hingga 169. Kelas yang keenam 170 hingga 174. Okey, jadi ada berapa kelas kat sini? Ada berapa kelas kat sini? 6. 6. 6. Okey, seperti yang dimintalah, dia memang nak jadikan 6. Okey, jadi sekarang ini yang paling penting sekali. Awak kena tentukan kelas dan saiz.
Okey. Seterusnya ialah saya tak pergi ke kerapan dulu, saya tak pergi titik tengah dulu, tapi saya terus pergi kepada had bawah. Had bawah. Okey, awak rujuk pada muka surat 109 tu, yang di kotak kuning tu. Had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Okey. Had bawah ialah nilai terkecil, had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Jadi, okey, untuk kelas yang pertama tadi, 145 ialah yang nilai terkecil. Jadi, dia adalah had bawah. Okey, had atas pula ialah nilai yang terbesar dalam kelas ini iaitu 149. Okey, jelas tak kat sini? Boleh faham? Jelas. 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 Okey. Sebutkan saya kelas yang kedua, had bawah dia apa? 150. 150. 150. Okey, kita tengok depan ni je. Belakang dia 154. Okey, katakan kelas awak tu nanti ada perpuluhan, 0.5 ke 0.23, ambil je semua tu. Jangan awak bundarkan pula, ambil aja dia punya tu. Okey. Kita terus lengkapkan 100, terusnya 155, 159, 160, 164, 165, 169, 170, 174. Okey, seterusnya ialah sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, kalau awak rujuk pada formula atas tu, sempadan bawah ialah had atas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Okey, had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Okey, maksud dia macam ni. Maksudnya kalau katakan ni kan 145 ni ialah had bawah tadi, betul tak? Okey, ni untuk kelas yang pertama tadi. 145 ialah had bawah. Okey, untuk sepadan atas tadi dia kata had atas kelas sebelumnya. Okey, kalau kita wujudkan satu kelas lagi sebelum 145 dengan 149, apa dia agaknya? 140 Sampai 144. 144 kan? Ni had sebelum dia lah kalau dia katakan wujudkan satu kelas lah. So ambil 144. Inilah maksud dia, had atas kelas sebelum dia tambah dengan had bawah kelas itu 145. Okey, awak lepas awak dah tambah, awak bahagi 2. Bahagi 2. Okey, tolong saya kirakan dapat berapa? Mesti tambah tekan sama dengan dulu baru bagi 2. Okey, tolong saya kirakan. Dapat berapa? 144.5. 144.5. Okey, yang lain dapat tak? Yang lain? Dapat. Dapat? Okey, 144.5. Okey. Lepas tu kita tengok yang ni pula. 150. Had atas untuk grup yang kedua ni. 149 ialah had yang sebelum dia. Okey, yang ni tadi 144.5. Okey. Okey, jadi yang ni 149 tambah 150 bahagi 2. Okay, awak dapat berapa? $149.5. Okey, 149.5. Okey. Okey, so sekarang takkan kita nak kirakan setiap ni. Jadi kita boleh nampak dia punya flow dia. Okey. Okay, awak nampak kat sini. Okey, nampak 144.5 ni ialah 145 tolak 0.5. Tolak 0.5. Nampak?
150 tolak 0.5 dapat 149.5. Faham? Tu sepada atas. Okey, jadi kita boleh nampak kat sini. Seterusnya kita boleh siapkan. Yang bawah ni apa? 155 tadi tolak 0.5 dapat berapa? 154.5. 154.5. Okey. Yang bawah ni? 159.5. Okey, lagi? 164.5. 164.5. Okey, yang bawah ni? 169.5. 0.5. Okey, nampak So sempadan bawah ialah macam mana nak tentukan? Tolak saja 0.5 daripada had bawah tadi. Had bawah tadi Okey, next sempadan atas. Okey, saya kena tunjukkan formula ni. Nanti awak tak tahu kenapa cikgu kena tambah 0.5. Kenapa tolak 0.5? Jadi sebab tu saya tunjukkan satu persatu. Pada. Okey, untuk sempadan atas, apa formula dia? Had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. Had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. So, untuk yang pertama tadi. So, had atas kelas itu ialah 149. Okey, kemudian tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Had bawah kelas lepasnya ialah 150. Okey, kemudian bahagi 2. So 149 tambah 150 dah tambah, dah tekan sama dengan baru bagi 2. Dapat berapa? 149.5. 149.5. Bagus. 149.5. Okey, kita buat yang kedua pula. Sama juga, iaitu ambil had atas dia 154 tambah had bawah kelas lepas dia 155 kemudian bahagi 2. Okey, dapat berapa? $154.5. Okey, bagus. 154.5. Okey, cukuplah 2 ni saya tunjukkan. Okey, so apa yang awak nampak kat sini? Okay, untuk kelas yang pertama 145 tolak sehingga 149, pada atasnya 149.5. Yang kedua pula 150 hingga 154 ni dia punya sepada atas dia 154.5. Jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan ialah tambah 0.5. Okey, so sepada atas tambah 0.5. Jadi kita terus lengkapkan sahaja. Kita ambil belakang dia ni 159 ni kita tambah je 0.5. Okey, 159.5, 164.5, 169.5, 174.5. Okey. So, lengkap. Okey, boleh faham tak setakat ni? Jelas tak? Cikgu. Boleh. Ya, Raja. Cikgu. Kenapa tambah 0.5? Tadi kan kita dah kira. Kita dah kira kan, nampak tak? Ni kan 149.5. Bukan 149.5 tambah 5 baru jadi 154 ke cikgu? Mana? Bukan tambah 5, tambah 0.5. 0.5 lah. 0.5. Tambah 5 dah jadi 154. Tambah 0.5. Faham tak? Ni belakang ni 149 ni had atas dia tu tambah je 0.5. Jadi 149.5. Okey, yang ni belakang ni 154 tambah 0.5 jadi 154.5. Okey, kalau nak buat satu-satu, buat yang cara ikut formula tadilah yang saya tunjuk tu. Itu lagi tepat bukan lagi tepat maksudnya ambil masa. Tapi kita boleh buat kesimpulan tadi ialah bila kita kira kita nampak semuanya sama. Tambah 0.5 tambah 0.5 semua. Okey, boleh faham? Faham. Okey, betul faham? Okey, jadi saya satu lagi sebelum saya nak lengkapkan, saya nak awak nampak flow dia punya
jadual ni, selang kelas ni. Okay. Kat sini start 145, lepas tu belakang dia 149. Okay, kemudian 150, 154. Okay, jadi dia biasanya bila dia jadual ni, dia akan sama, nampak ni. Kalau kat sini 145, yang bawah ni 155, 159. Yang ni pula kalau sini 150, 154, seterusnya jadi 160, 164. Saya saja nak tunjukkan flow lah. Sebab tadi kan kita kira guna tangan kan, guna jari, betul tak? Kita nak buat selang kelas ni guna jari, betul tak? Okay. Tapi bila awak dah mahir, awak dah selalu buat, kita akan nampak flow dia. Nampak 155 jadi 165 di punya bawah dia. Yang ni 160, 170. Okay. Tapi nak guna jari tu lagi tepat lah untuk siapkan dia punya jadual. Tapi waktu menjawab matematik nanti tak cukup masa. Tak cukup masa. Jadi saya bagi tahulah ini flow-flow dia lah. Okay. Seterusnya kita mencari kekerapan. Okey, sebelum saya cari kekerapan, saya nak cari titik tengah dululah. Okey, bagaimana nak cari titik tengah? Cuba tengok rujuk balik formula tadi, muka surat 199. Titik tengah ialah had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah tambah had atas bagi 2. Okey, saya padam balik ni. So, apa dia had atas dia? Jadi, saya nak semua bersedia dengan kalkulator. Okay. So, had atas 149 tambah 145 bahagi 2. 149 tambah 145 bahagi 2. Okey, jalan kerjanya besar agak tak muat. Okey, tolong kirakan dapat berapa? 147. Awak akan dapat sama dengan 147. Okey. Okey, kalau untuk pengetahuan awak, jalan kerja ni tak perlu tunjuk. Okay, tak perlu tunjuk dan jangan tunjuk dalam jadual ni. Nanti tolak markah. So, cara dia satu lagi ialah menggunakan jari. Saya kena tunjuk juga cara guna jari. Okay, tadi kita start 145. 146, 147, 148, 149. So tengah-tengah dia ialah 147. 147. Okay, itu dia. Itu caralah nak menentukan menggunakan jari. Kalau nak gunakan formula, tambahkan sahaja bahagi 2. Okay, jelas tak kat situ? Jelas. Okay, so tolong saya kirakan. 150 tambah 154 dapat berapa? 152. 152. Okey, yang bawah ni 155 157. Okey, lagi 162. 162. Okey, lagi 167. okey, lagi 172. Okey. Okey, so nampak tak flow dia? Flow dia. Maksudnya dia punya ni, macam selang kelas tadilah saya dah tunjukkan kan. Okey, sama juga dengan titik tengah. Okay, kita nampak ni 147, 152. So next dia 157. 7 dengan 7. Belakang ni 2 dengan 2. Lepas tu 7 balik, lepas tu 2 balik. Okey. Tu nak tunjukkan lah. Kalau tiba-tiba awak buat lepas 157 awak dapat 165. Lepas tu bawah dia akan jadi apa? Dah cacar marba kat situ. Ini salah satu tips lah. Tapi kalau jumpa yang selang kelas mudah macam ni. Kalau awak jumpa selang kelas yang ada banyak titik perpuluhan, dia ada perbezaan. Ini kita tak boleh pakai lah flow yang saya cakap ni. Kadang-kadang awak akan jumpa selang kelas yang banyak titik perpuluhan. Itu kena berhati-hati pengiraan dia. Okay, so kita tunjuk yang mudah-mudah dulu. Okay, setakat ini faham Okay, seterusnya. Okay, Alhamdulillah. Seterusnya ialah mengira kekerapan. Okay, mengira kekerapan ialah dengan cara kita kena tengok nombor yang berada 145 hingga 149 ni ada berapa.
Okay, so kita start dengan 145. 145, okay, kira satu. Kita buat sistem bundle. Pernah nampak tak sistem DD ni, bundle ni? Okay, lepas 145, ada lagi tak 145? Okay, tak ada. Kita tengok pula 146. Ada tak 146? Tak ada juga. 147. Tak ada. 148. Okay, ada satu. Okay, so satu. Kita buat sistem bundle. Okay, lepas 148, 149. Ada tak? Tak ada. Betul kan? Tak ada. So, ada dua batang lidi ni. So, ada berapa ni? 2. Kita tulis kekerapannya 2. Okay. Faham Ini cara nak mengira. Kalau tak nak buat sistem bundle ni, awak terus kira sendiri pun boleh. Sebenarnya kalau dalam jawapan kertas peperiksaan, awak tak boleh tunjukkan sistem bundle ni dalam jadual. Nanti tolak markah. So, 100, okay, kita next 150 hingga 154. 150 hingga 154. Okey, ni 1, 151. Lagi 151 tak ada, 152. Okey, 153. 154. Tak ada. Jadi ada 3 sahaja. Okey. Next 155 hingga 159. 155, 1. Okay, 156. Ada ke 56? 1 tadi 1. 156 tak ada, 157. Cikgu, 156 ke atas 155. Oh, okey. Jadi dah 3 lah sampai 157 dah 3. Okey, lagi 158. Okey, ada 1. 158 ada 1 lagi. Okey, bila dah cukup bundle ni 4, awak ikat dia lagi 1. Jadi, so bila awak ikat tu awak nampak dah dia dah jadi 5. Jangan awak buat 1. Jenuh lah nak mengira. Okay, ni sistem bundle kan. Cukup ni. Okey, lagi 159 ada tak? 159. Kalau ikutkan kat sini dia ada 158 tu. Ada atas lagi 152. Oh, okey dia. Nampak. Saya lah tak nampak. Okey, jadi ada 1 lagi. Jadi 5 tambah 1, 6 lah. So kekerapan dia 6. Kenapa saya tunjukkan ni? Okay, saya kena tunjuk satu persatu supaya awak faham. Mana datang 2, mana datang 3, mana datang 6 tu. Okey, nanti bila kita dah biasa, kita dah tak perlu buat yang lidi ni. Lidi ni. Okey, next 160 hingga 164. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 lama-lama dah main lah sendiri 5. Okey, next 165 hingga 69. 1, 2, 3. So ada 3. Dan last sekali 170 hingga 174 ada 1 iaitu 173. So tulis kat sini 1. Okey. Ada soalan? Okay, maaf siapa yang angkat tangan tu, cikgu tak nampak sebenarnya sebab saya full screen ni. Boleh tanya tak siapa yang angkat tangan tu? Tak ada. Okey, so setakat ni faham tak membina jadual kekerapan? Faham. Faham? Okay, tak faham tolong mic on mic lah sebab saya share screen ni saya tak nampak pelajar Okey, seterusnya kita pergi ke contoh 2 muka surat 200. Okay, kita akan belajar jadual ni dulu. Bila awak dah faham bina jadual, baru kita boleh melukis graf. Point kita sebenarnya nak melukis graf. Sebelum melukis graf, jadual ni kena mahir. Okey, so untuk jadual yang kedua ini ialah dia dah lengkapkan dah.
Dia dah bagi kekerapan, dia dah bagi selang kelas 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59. Okey, dia dah bagi dah. Jadi senang kerja kita. Jadi dia minta bina jadual kekerapan longgokan. Okey, bezanya tadi, kalau jadual kekerapan yang kita buat muka surat dalam contoh 1 ni. Okey, jadual kekerapan ini ialah biasanya kita buat untuk graf histogram. Tetapi kalau ada kekerapan longgokan, itu maksudnya kita akan buat graf OGIF. Kita akan belajar nanti graf OGIF. So apa yang dikatakan kekerapan longgokan? Okey, buka buku teks muka surat 200 tadi. Okey, muka surat 200 atas tu ya. Kekerapan longgokan tu ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Hasil tambah kekerapan suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okey, jadi apa maksudnya ialah, so kita tengok start dia daripada 4, so kita kena start 4. Okey, jadi dia kata untuk dapatkan kekerapan longgokan kena tambah hasil, kena tambah kekerapan sebelum-sebelumnya. So nak dapatkan yang di sini ialah 4 kena tambah dengan 5. 4 kena tambah dengan 5. So 4 tambah 5 dapat berapa? 9. 9. Jadi untuk ruangan ini kena letak 9. Okay. Seterusnya nak pergi bawah ni macam biasa, sama juga kaedah dia, iaitu tambah 9 tambah 8. Dapat berapa? 17. 17. Okay, kemudian 17 tambah 7. 24. Okay. Dan akhir sekali dia buat anak panah ni nak tunjukkan lah dapat 24 tu. Okay, 24 tambah 3. Dapat 27. Okey. Jadi kat sini apa yang dimasukkan ialah 17 ni bermaksud terdapat 17 orang yang berumur 39 tahun dan kurang. Kalau kat sinilah ni 17 ni, ini maksudnya terdapat 17 orang yang berumur kurang daripada 39 tahun. Ni dia. Ini maksud dia. Awak kena faham membaca jadual ini. Okey. Okey, faham Boleh saya pergi seterusnya? Boleh. Boleh. Okey. So kita tengok apa yang kita nak buat untuk hari ini, iaitu melukis graf histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okay. Bawah dia ni tengok paksi X dia, paksi Y dia. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay, kemudian bentuk poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni dia menggunakan garis lurus. Dengan cara menyambungkan titik tengah bagi setiap kelas pada hujung setiap palang dalam histogram. Okey, asalnya bina histogram. Asalnya kita bina histogram. Kemudian kita cari titik tengah dia, kita letak dan kita sambungkan. Kita sambungkan, jadi sambung menggunakan pembaris. Itu yang dikatakan menyambung bucu-bucu tu. Okey, so dapatlah poligon kekerapan. Jadi poligon kekerapan boleh juga buat histogram baru buat poligon kekerapan, ataupun terus saja buat garis lurus, tak perlu buat histogram. Seperti gambar ajar yang ketiga ni bawah. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, kita tengok contoh 3. Ini dia. Muka surat 201. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh
kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey. So dia bagi jadual ni je. Dia bagi data ni je. Dia tak bagi pun jadual. Jadual ni sebenarnya kita kena bina sendiri. Tapi kadang-kadang dalam peperiksaan dia dah siapkan jadual. Tinggal awak isikan. Okay, so apa yang kita nampak ialah dia minta kita bina histogram. Dia suruh bina histogram. Kemudian dia suruh bina poligon kekerapan. Okey, so dalam histogram okey, apa yang awak boleh buat ialah yang perlu awak tahu. Ni dah belajar kan masa menengah rendah tu? Apa paksi X bagi histogram? Okay, untuk histogram, paksi X dia ada 3 cara. Sama ada awak meletakkan, okay, untuk paksi X ni nanti tolong buat catatan dekat buku. Okay, untuk paksi X dia boleh 3, sama ada menggunakan selang kelas atau boleh guna titik tengah atau menggunakan sempadan atas, sempadan bawah. Pada atas lah biasanya. Histogram ni special. Boleh guna 3-3. Selang kelas, titik tengah atau sempadan atas. Okey, kalau saya lebih suka titik tengah. Sebab kita nanti, kalau poligon kekerapan pula, paksi X dia ialah menggunakan titik tengah sahaja. Okey, untuk poligon kekerapan, paksi X ialah hanya titik tengah sahaja. Untuk ni. Dia nampak pula keluar. Okey. So tolong buat catatan kat sini. Poligon kekerapan, paksi X dia ialah guna apa tadi? Guna apa kelas? Titik tengah. Ingat poligon kekerapan. Paksi X dia titik tengah. Okey, apa dia paksi Y dia? Paksi Y dia tu ikut sahaja formula, ikut sahaja skala yang diberi. Maksudnya dalam kes ini, paksi Y dia guna skala yang diberi. Okey. Okey, so kita siapkan dulu jadual. So dalam jadual ni kita masukkan sahaja data kat sini yang diberi. 70, 79. So kat sini awak dah jimat masa lah, tak perlu nak kira selang kelas. Terus buat. Okay, bilangan kereta tu ialah kekerapan. 5, 10, 20, 30, 25, 10. Okey, titik tengah tadi macam mana nak dapat? Tambahkan had atas dengan had bawah. Dah tambah baru bahagi 2. Okey, tolong saya kirakan apakah titik tengah yang pertama ni? 74.5. 74.5. Okey, bawah. Sorry tulisan tak berapa kemas tu. 84.5. Okey. 94.5. Lepas tu 104.5. 114.5 dan 124.5. Ingat tambahkan bahagi 2. Okey, sempadan bawah pula. Macam mana nak dapat? Tolak berapa?
Tolak apa? Sujan ada, Sujan? Tolak apa? Dia keluar. Dia keluar ni. Sepadan bawah kena tolak 0.5. Jadi 70 tolak 0.5 dapat berapa? 69.5. 69.5. Okey. Sekejap dia tak boleh nak delete pula lah benda ni. Tak tahu kenapa. Oh boleh. Okey, dah tengah hari dia mula line dia. Okay, so 69.5. Okay, terus lengkapkan. Okay, 69.5, 79.5, 89.5. Okay, lagi apa? 99.5. Kenapa pentingnya jadual ni? Sebab setiap satu jadual ni, satu kolom ni dapat satu markah. Titik tengah satu markah, betul semua satu markah, sempadan bawah, betul semua satu markah. Okey, so kalau salah satu, tak dapatlah markah. Tak dapat markah untuk bahagian sempadan bawah tadi. Okey, kalau sempadan atas, tambah 0.5. So dapat had atas tadi tambah 0.5. Jadi berapa yang ni? 79.5. Okey, 79.5. Okey, teruskan. 89.5. 99.5. 109.5. Ingat ambil belakang dia tu 119.5. 129.5. Okey. So settle lah untuk jadual jadual ini jadual kekerapan. Okey. Next, kita membina graf. Okey, tolong semua sediakan kertas graf. Okay, semua sediakan kertas graf. Dah sedia belum? Okey, cuba baca balik dalam soalan yang diminta, iaitu kalau skala dia. Okey. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kilometer per jam pada paksi mengufuk. Pada paksi mengufuk. Mengufuk ialah paksi X. Paksi X. Okay, awak kena biasakan dengan perkataan ni. Mengufuk ialah paksi X. Dalam soalan dia tak akan bagi tahu paksi X. Dia akan menggunakan istilah paksi mengufuk. Okey, kemudian 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, pada paksi mencancang iaitu paksi Y. Okey, saya akan lukis draft saja. Saya minta awak sendiri yang buat. Okey, nanti tunjukkan pada saya. Saya akan minta awak share screen ataupun hantar dekat my viewboard ni. Okey, apa yang perlu kita buat ialah pertama sekali paksi X tadi awak kena tetapkan awak nak guna sempadan atas ke, nak guna titik tengah ke, ataupun nak menggunakan selang kelas. Okay, so kalau saya lebih suka guna titik tengah. Okay, pada masing-masing lah. Okay, so kita try lah menggunakan titik tengah. Jadi titik tengah kita bermula tengok balik pada jadual.
Kita start dengan 74.5. Kita start dengan 74.5 dan kita akhir dengan 124.5. Okey, itu paksi X kita. Seterusnya untuk Y tadi kita tak boleh baca, kita plot menggunakan kekerapan. Plot graf kita guna kekerapan, tapi paksi Y kita menggunakan skala 2 cm kepada 10. 2 cm kepada 10. So paksi Y ialah sifar 10. Okay, jadi ini draft saja. Saya nak awak buat betul-betul lah. Buat kemas-kemas. Sediakan kalau nak ni masalah line kat sini slow, jadi dia lambat keluar ni. Lambat keluar pembaris. Nampak tu dia dah tu. Ayolah. Okay, ambil pembaris. Pastikan. Okay, so start daripada 74. Jangan start mula. Kita buat dekat apa ni? Saya nak semua buat Walaupun dah ada contoh dalam buku teks, tapi saya nak awak buat sendiri hands on guna ni, saya nak tengok. Okay, so paksi Y tadi sifar 10. 2 cm. 2 cm ialah ada 10 kotak kecil. 5 kotak kecil tu ialah mewakili 1 cm. Ni Okay, 5 kotak kecil ni ialah 1 cm. So kalau 2 cm ialah yang ni. Ni dah 2 cm. Okay, so awak pun dah belajar masa kita buat graf fungsi. So kat sini sifar 10, 10, 20, 30, 40. Tengoklah bilangan yang tertinggi dia berapa. Okey, kemudian kalau kita menggunakan titik tengah, saya start dekat sini 74.5. Okey, selang lagi 2 cm, 84.5. Okey, graf ni kecil aja dah. 94.5. Okey, 104.5. 114.5 dan 124.5. Okey. Lepas tu bila kita dah plot ni, kita tandakanlah paksi Y kita ni apa? Paksi Y kita ialah bilangan kereta. Macam mana nak tahu? Tengokkan tadi dekat skala. 2 cm kepada 10 buah kereta. Bermakna paksi Y kita ialah bilangan kereta. Pada paksi X pula ialah laju. Laju. Tulis. Cantik sikit graf kita tu. Ada unit dia sekali. Kilometer per jam. Macam mana nak tahu paksi X-nya? Apa? Iaitu kita tengok dekat sini. 2 cm pada 10 km per jam. Ni dia. So merujuk kepada laju. Okey, seterusnya ialah melukis graf histogram. Iaitu macam lebih kurang carta palang. Tapi dia tu. Jadi 74.5 ni bacaan dia ialah masa nak plot awak kena rujuk pada jadual. Rujuk pada jadual. Okey, 74.5 bacaan kita ialah 5. 5. Kemudian 84.5 10. Okey, rujuk pada jadual. So kat sini kita tandakan dulu siap-siap 10, 5. 5 kat mana 5? 5 tengah-tengah Antara 10 dengan 0 hingga 10, 5 tu ialah dekat sini. Kita tandakan. Boleh tekan buat warna merah. Biru lah. Okey, dekat 84.5, berapa kereta dia? 10. Graf ni kecil ajalah sebab dia punya skalanya tu. Okey, 94.5, 20. 104.5,
30. 114.5, 25. 25 mana tengah-tengah kat sini. Tengah-tengah antara 20, 30. 124.5, 10. Okey. Okey, kalau awak sambungkan dah jadi graf graf poligon kegerapan. Tapi kalau graf histogram, awak kena buat palang, carta palang, iaitu sebabkan ini kita guna titik tengah, jadi graf dia carta palang tu mesti tengah-tengah, dot ni tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Macam mana nak tahu tengah-tengah? 5 cm, 5 cm. Tengah-tengah. So nanti kat sini dia akan jadi 2 cm lah kat sini 5 cm pula, sorry. 5 kotak, 5 kotak. Okey, sambung kat sini. Yang ni tak berapa. Dia tak berapa tengah. Ni nampak tengah ni kan. Okey, yang ni pula pun sama. Di tengah-tengah. Jangan salah kira pula kotak dia. Jangan salah tu ya. Ambil tengah-tengah. Pakai pembaris. Saya punya tak berapa kemas. Pakai pembaris. Okey. Okey, nampak So yang tadi kita plot tadi tu ialah tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia. Jadi kotak dia tu kita punya ni tadi kat sini kan 74.5. So pastikan, saya ulang balik, dia mesti pastikan ni mesti 2 cm. 2 cm. Jadi sebelah sini 1 cm, sebelah sini 1 cm. Jangan pula kat sini terlebih sebelah sengit. Nanti kalau awak lukis dia jadi macam ni. Dah tak cantik. Jadi yang ni tak jadi center. Ni sepatutnya kena tengah-tengah. Okey, faham tak? Melukis graf histogram ni. Boleh buat? Boleh. Boleh. Yang lain macam mana? Boleh go. Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey. So, kenapa saya pilih titik tengah? Sebab nanti senang nak melukis poligon kekerapan. Okey, jadi saya atas graf yang sama, kita buatlah poligon kekerapan. Di mana poligon kekerapan sama juga bacaan dia, iaitu ambil titik tengah dan baca kekerapan tadi. Tengok 74.5, 5, yang tadi kita dah plot tengah-tengah ni. Just awak ambil pembaris sambung. Sambung setiap ni. Jadi dia akan jadi graf yang tajam lah. Sambung. Okey, tapi syarat graf poligon kekerapan dia tak boleh tergantung. Kalau awak tengok ni graf ni, tergantung. Jadi awak kena tutupkan poligon kekerapan ni dengan pastikan dia punya tutup tu pastikan 2 cm juga. Okey, so setiap bucu ni jaraknya 2 cm, nampak tak? 2 cm, 2 cm So bucu yang ini pun dia kena 2 cm. So dia kena tutup kat sini. Yang ini pun kena tutupkan dengan 2 cm. Kalau awak tutup hujung ni dia akan jadi 1 cm. So kena tutup sampai hujung ni. Jadikan dia selangnya pun mesti 2 cm juga. Mesti 2 cm. Okey. So siaplah kita punya graf poligon kekerapan dengan histogram. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada soalan? Okey, katakan saya tak mulakan poligon kekerapan dekat hujung ni. Boleh tak? Saya buat graf. Okey. Tadi 74.5 tu saya jarakkan lagi sikit. Nanti bila kita plot dia jadi macam ni. Okey. Boleh tak kita jarakkan kat sini? Okey. Kalau awak rujuk pada muka surat 202, contoh 4 tu. Nampak tu? Graf poligon kekerapan. So tidak bermakna graf poligon kekerapan mesti start dekat asalan tu. Janji dia mestilah berakhir dekat bacaan kosong, Y kosong. Dia mesti tutup graf tu. Nampak dekat muka surat 202 tu.
Dia start daripada 47 dan berakhir 77. Dan graf ini untuk contoh 4 ni dia tak buat histogram. Dia terus tandakan titik tengah, dia terus tandakan dia punya kekerapan dan sambungkan. So jadi faham untuk melukis graf histogram dengan ni, poligon kekerapan. Jelas Jelas. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk contoh 4 awak boleh baca, fahamkan. Okey, saya stop record ni dulu. Okey, jadi untuk saya akan masukkan dalam grup homework yang perlu awak buat. Perlu disiapkan.